Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid 2 Jauhari. Hari ini hari Khamis 1 Julai 2021 pada pukul 9.30 pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan belajar bahasa Melayu dan kemahiran pada hari ini ialah kemahiran menulis. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan terangkan terlebih dahulu objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: pertama, menulis satu perenggan pendahuluan karangan menggunakan bahasa yang gramatis. Kedua, menulis satu perenggan kesimpulan karangan menggunakan bahasa yang gramatis. Baiklah, kriteria kejayaan pula. 1. Murid akan berjaya jika menjelaskan tentang petikan buku teks muka surat 122 Inap Desa Suku Kaum Bidayuh. Kedua, menulis format sila untuk perenggan pendahuluan karangan. Dan ketiga, menulis format sini untuk perenggan kesimpulan karangan. Baiklah, berikut merupakan format pendahuluan. Baiklah, di sini saya telah nyatakan format untuk membuat pendahuluan iaitu saya menggunakan akronim SILA. Kita boleh nampak S untuk skop utama, I untuk isu, L untuk laporan, A untuk ambil. Berikut merupakan keterangan cara penggunaan. Baiklah, untuk S, sila, ayat pertama boleh dimulakan dengan menyatakan kenyataan umum tentang tajuk yang hendak dikarang, apa-apa sahaja. I pula, ayat berikutnya perlu menjurus terus kepada isu yang dinyatakan dalam tajuk supaya skop pendahuluan menjadi lebih terarah. Baiklah, untuk L pula, laporan tentang tajuk sekiranya berkaitan tentang perkara yang baik atau positif, awak boleh letak perkataan seperti patut disemai, dipupuk, digalakkan, dididik dan juga dilatih. Bagi laporan yang tidak baik atau negatif dan tidak patut disokong, awak boleh gunakan perkataan yang sesuai seperti patut dijauhi, dibenteras, ditangani, dielakkan dan ditegur. Baiklah, untuk A pula, ambil ayat tajuk. Mulakan ayat terakhir dengan memasukkan ayat daripada soalan. Ayat akhir pada perenggan ini akan lebih berfokus bagi menunjukkan kesediaan untuk mengarang isi pertama pada perenggan berikutnya. Baiklah, untuk hari ini kita hanya membuat pendahuluan dan kesimpulan. Kita tidak akan membuat perenggan isi. Awak fokus untuk sila ini adalah untuk membuat perenggan pendahuluan sahaja. Baiklah, ini adalah contoh yang saya berikan. Untuk tajuk ialah tajuk bincangkan kesan permainan video terhadap remaja dan kanak-kanak. Baik, untuk contoh ini saya telah meletakkan ayat seperti hari ini permainan video semakin digemari oleh kanak-kanak dan juga remaja kerana bersifat interaktif dan kreatif. Itu adalah skop utama bagi tajuk, iaitu saya meletakkan secara umum sahaja, tidak memasuki tajuk, tapi berkaitan. Baiklah, untuk isu pula, namun permainan video ini jika dimainkan keterlaluan, ia akan mendatangkan kesan buruk juga pada akhirnya. Itu adalah isu bagi tajuk tersebut. Kemudian laporan. Laporan tentang kesan baik dan kesan buruk permainan video ini sepatutnya menjadi panduan kepada ibu bapa supaya anak-anak dan remaja tidak akan menjadi individu yang ketagih
sehingga mengabaikan kehidupan remaja mereka yang aktif dan lasak. Itu merupakan laporan tentang tajuk. Dan akhir ambil ayat tajuk iaitu bincangkan kesan permainan video terhadap remaja dan kanak-kanak. Ayatnya seperti terdapat beberapa kesan baik dan kesan buruk permainan video ini terhadap remaja dan kanak-kanak yang boleh dibincangkan bersama-sama. Berikut merupakan contoh yang saya berikan. Untuk contoh ini awak boleh rujuk, dan untuk aktiviti hari ini walaupun tajuk yang berlainan tapi tetap boleh dibuat sebagai rujukan. Baiklah, bagi setiap perenggan memerlukan penanda wacana. Berikut merupakan penanda wacana untuk memulakan perenggan pendahuluan. Seperti kita sedia maklum bahawa sambungan ayat, faktor perdana, kemudian terdapat pelbagai faktor yang kemudian dalam era modernisasi ini apa, dan antara faktor atau langkah atau cara atau sebab. Berikut boleh digunakan untuk memulakan perenggan pendahuluan. Baiklah, berikut merupakan rangka pendahuluan iaitu rangka sila. Untuk aktiviti hari ini awak boleh gunakan rangka ini untuk membuat tajuk berkaitan tajuk pada hari ini. Baiklah, berikut merupakan format kesimpulan. Baiklah, untuk kesimpulan kita akan menggunakan sini. Pendahuluan sila. Ingat, ingat, ingat. Untuk bezakan pendahuluan, kita dahulukan apa-apa saja sila, sila. Untuk penutup, kita gunakan sini. Akronim sini, S untuk simpul, I untuk impak tindakan, N untuk nasihat, I untuk impian masa depan. Baiklah, untuk keterangan cara penggunaan sini, untuk simpul, mulakan ayat penutupan atau kesimpulan karangan dengan penanda wacana yang menyimpulkan bahawa perbincangan tentang tajuk akan berakhir. I pula, impak tindakan, ayat berikutnya perlu dinyatakan impak daripada tindakan yang diambil atau jika tidak diambil terhadap isu tajuk yang dikarang. Nasihat pula, nyatakan nasihat terhadap isu jika negatif perlu ditangani atau nyatakan juga nasihat jika isu positif perlu diteruskan. Nasihat perlu dinyatakan kesan dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang tentang isu yang dikarang. Nasihat ini boleh diberikan dalam apa-apa sahaja bentuk, tidak kisah jangka masa panjang atau jangka masa pendek. Ia untuk membaca, memahami dan mendapat pengajaran daripada penulisan karangan awak. Baiklah, untuk impian masa depan, tutup karangan dengan ayat yang menyatakan impian masa hadapan serta harapan tentang isu dengan jelas dan yakin. Inilah impian awak juga. Selepas awak memberi nasihat, orang yang membaca akan dapat pengajaran. Ini impian awak. Untuk tajuk itu, apa yang awak impikan. Sekiranya positif, apa yang awak nak tajuk itu boleh dijadikan realiti. Baiklah, berikut merupakan contoh untuk kesimpulan pula. Baiklah, ayat dia. Kesimpulannya, kemasukan pekerja asing dalam bilangan yang besar ke negara ini meninggalkan pelbagai kesan sama ada baik atau buruk terhadap masyarakat dan negara kita. Ini untuk menyimpulkan karangan tersebut. Baiklah, impak tindakan pula, oleh itu pihak kerajaan perlu mengekang kemasukan serta lambakan pekerja asing dengan strategi yang konkret sebelum keadaan menjadi lebih kompleks dan sukar dikawal. Kepentingan, keselamatan dan kebajikan rakyat perlu diutamakan. Jangan menunggu sampai nasi menjadi bubur. Itulah impak dia.
Baiklah, untuk nasihat, sekiranya kita mengambil mudah akan kesan akibat gejala ini, nescaya kita bakal berhadapan dengan situasi yang tidak menentu pada masa hadapan. Ini adalah nasihat kepada kerajaan ataupun pihak yang bertanggungjawab. Baiklah, impian sebagai penulis, impian. Sikap prihatin dan kerjasama semua pihak perlu sikap prihatin dan kerjasama semua pihak untuk menangani isu akan menjadikan Malaysia sebagai negara yang sejahtera untuk penduduknya. Ini adalah impian sebagai seorang penulis kepada pihak kerajaan atau siapa yang menjaga pekerja asing untuk dimasukkan ke Malaysia atau dikeluarkan. Ini adalah contohnya. Baiklah, untuk penanda wacana penutupan perenggan, contoh dia, kesimpulannya jelaslah bahawa ayat, kemudian maka sesungguhnya, kemudian akhirul kalam, kemudian konklusinya, kemudian tegasnya di sini. Ini adalah beberapa contoh. Terdapat banyak lagi contoh dan saya percaya kamu juga pernah menggunakan penanda wacana untuk menulis karangan selama ini. Ini adalah contoh. Baiklah, awak juga boleh menggunakan rangka penutupan ini untuk aktiviti pada hari ini. Saya telah tunjukkan di sini dan awak boleh lihat. Baiklah, untuk aktiviti pada hari ini, buka buku teks muka surat 122. Aktiviti pertama perlu buka buku teks muka surat 122. Kemudian baca dan fahami brosur tersebut. Dan tulis pendahuluan dan kesimpulan menggunakan format sini, sila dan sini. Dan keempat, hantar gambar tugasan yang telah siap kepada saya. Selama ni saya tak pernah ambil tugasan awak, tapi hari ini saya mahu gambar tugasan. Sila hantar kepada saya WhatsApp peribadi saya. Boleh? Saya harap kerja hari ini siap. Baiklah, itu sahaja untuk pengajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana memberikan perhatian. Terima kasih kerana hadir pada PDPR hari ini. Jumpa minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.